Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustaz dan juga rakan sekelas saya yang lain. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang tajuk tugasan 2 kami, iaitu penyelewengan Mu'tazilah. Dan isu yang kami pilih adalah isu suami dayus dan dosa doktor lelaki menyambut kelahiran bayi. Ini adalah senario ahli kumpulan kami yang diketuai oleh saya, Afiq Amsyar bin Saifuddin, seterusnya Muhammad Zahin Hakimi bin Muhammad Rizal, Muhammad Afikri bin Nasharuddin, Muhammad Harith bin Muhammad Nasir, Nur Asmida binti Muhammad Nur, Nurul Ain binti Abdul Talib dan Syahrin Amin bin Rafidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Hakimi, nombor matrik 292900. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan kepada anda semua apakah itu Mu'tazilah ataupun siapakah Mu'tazilah ini. Sebelum kita pergi lebih lanjut akan perkara ini, perlu kita tahu bahawa Mu'tazilah terkenal sebagai golongan yang mengutamakan akal fikiran sewaktu berfikir dalam perdebatan dan termasuklah masalah akidah. Pada pendapat mereka, akal hanyalah penentu segala kebaikan dan keburukan, sedangkan ianya salah. Menurut ahli sunnah, penentu segala kebaikan dan keburukan adalah syariat daripada Allah. Akal hanyalah digunakan untuk memikirkan kebaikan dan keburukan yang telah dianjurkan oleh syarak. Mu'tazilah merupakan kumpulan yang mengasingkan diri daripada satu jemaah. Mu'tazilah terbentuk daripada perkataan i'tazala yang membawa maksud mengasingkan diri. Mu'tazilah diasaskan oleh tokoh yang bernama Wasil bin Al-Ata'. Secara ringkasnya, Mu'tazilah ini terbentuk oleh bagaimana Mu'tazilah ini terbentuk adalah dengan perselisihan pendapat antara seorang guru dengan muridnya. Guru tersebut bernama Hasan Al-Basri dan muridnya iaitu Wasil bin Ata'. Di mana satu ketika Hasan Al-Basri tanya oleh seorang mengenai kedudukan orang yang melakukan dosa besar. Sebelum Hasan sempat menjawab, muridnya iaitu Wasil bin Ata' terlebih dahulu mencelah dengan menyatakan pendapatnya iaitu, aku tidak mengatakan pelaku dosa besar itu mukmin dan juga tidak kafir, tetapi ia berada di antara dua tempat, iaitu bukan mukmin juga bukan kafir. Apabila mendengar jawapan Wasil tersebut, Hasan Al-Basri marah kerana ia bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Selepas daripada itu, Wasil keluar daripada jemaah tersebut dan mengasingkan diri. Kemudiannya ia membentuk satu lagi jemaah yang baru. Jemaah baru yang terbentuk itu adalah Mu'tazilah. Seterusnya kita pergi kepada pegangan akidah Mu'tazilah. Berkaitan perkara akidah, golongan Mu'tazilah berpegang dengan beberapa pendirian tertentu. Yang pertama, mereka menafikan Allah bersifat, di mana bagi mereka Allah hanya ada zat sahaja. Yang kedua, orang yang melakukan dosa besar yang tidak bertaubat dikategorikan sebagai tidak mukmin dan tidak kafir, dan tidak akan ditempatkan di dalam neraka ataupun syurga, di mana mereka itu akan berada di antara dua tempat atau dua kedudukan yang dikenali dengan dasar al-manzilah baina manzilatain. Yang ketiga, golongan Mu'tazilah mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk, iaitu bukan qadim. Seterusnya, mereka juga menegaskan bahawa Allah tidak akan dapat dilihat sewaktu di dunia juga di akhirat. Dan yang terakhir, mereka mengatakan bahawa baik dan buruk dapat ditentukan oleh akal sepenuhnya. Baik, itu adalah sedikit sebanyak tentang pengenalan kepada Mu'tazilah. Seterusnya, pembentangan ini akan diteruskan lagi dengan pembentang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmida binti Muhammad Nur, nombor matrik 288867. Saya akan membentangkan tentang tajuk isu semasa yang telah dipilih oleh kumpulan kami untuk tugasan ini. Isu semasa yang telah dipilih ini mendapat perhatian kumpulan kami kerana ia melibatkan penyelewengan Mu'tazilah dalam situasi yang berlaku, di mana baru-baru ini kita telah digemparkan dengan satu kenyataan keras di mana pasangan penceramah bebas mengeluarkan kenyataan seorang suami itu dayus kerana membiarkan kelahiran anak mereka disambut oleh seorang doktor lelaki.
Keadaan ini telah menimbulkan spekulasi dan kekeliruan tentang hukum yang sebenarnya dijatuhkan kepada situasi tersebut. Dan ia telah melibatkan persoalan tentang dosa dan hukum sebenar yang dijatuhkan ke atas seorang doktor dan seorang suami kerana membiarkan aurat isteri mereka dipertontonkan oleh orang yang bukan mahram. Kenyataan daripada perceraian bebas iaitu sudah menjadi kewajipan buat setiap suami dalam menyediakan nafkah dari segi zahir ataupun batin buat para isteri mereka. Malah, para suami juga dinasihatkan untuk menjadi pemimpin keluarga dan tidak sewenang-wenangnya membiarkan aurat isteri dipertontonkan oleh orang ramai. Kenyataan tersebut telah mencetuskan perdebatan dalam kalangan masyarakat sehingga pegawai perubatan juga tampil menjelaskan situasi yang berlaku di dalam bilik bersalin. Para ahli ulama' juga memperjelaskan isu tersebut berserta hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam dan berlandaskan Al-Quran dan hadis kerana situasi tersebut telah dikira dalam keadaan darurat. Kenyataan tersebut telah disebarkan melalui platform sosial media TikTok. Seperti yang kita tahu, sosial media TikTok ini menjadi tumpuan para pengguna terutama dalam mendapatkan maklumat serta menyebarkan dakwah. Jadi melalui sosial media platform TikTok ini, ia telah mencetuskan pelbagai isu yang menyebabkan penyelewengan fahaman dan kepercayaan akidah terutamanya kepada golongan muda. Dan hal ini telah menyebabkan masih terdapatnya isu penyelewengan akidah daripada golongan Mu'tazilah kerana mereka ini hanya menggunakan akal semata-mata sewaktu berfikir, berhujah dan mengemukakan sesuatu isu berkaitan perkara yang melibatkan akidah tanpa merujuk kepada dalil dan Al-Quran yang ditetapkan oleh pandangan agama Islam. Seterusnya kita pergi ke pandangan ahli kumpulan tentang isu. Selepas berbincang dengan ahli kumpulan, kami berpendapat bahawa isu ini adalah tidak wajar untuk dijadikan sebagai fahaman dan kepercayaan oleh kerana ia bertentangan dengan konsep akidah, iaitu penyelewengan golongan Mu'tazilah dalam hukum dosa dan pahala. Dalam hukum juga mempunyai 5 jenis, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Jadi dalam 5 hukum ini juga perlu dilihat situasinya dahulu sebelum meletakkan hukum tersebut. Seterusnya ia bergantung kepada kemampuan pasangan dalam mendapatkan khidmat perubatan, iaitu sama ada mereka hendak pergi ke hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Seterusnya dosa dan pahala perlu difahami dengan lebih jelas oleh umat Islam. Ini kerana segala aspek hukum yang berlandaskan dalil sunnah dan Al-Quran perlu dilihat sepenuhnya pada situasi yang mendesak, iaitu darurat. Seterusnya, hukum yang asalnya aurat itu wajib dijaga dan haram dilihat sama ada sesama lelaki maupun perempuan. Tetapi terdapat rukhsah ataupun kelonggaran yang diberi oleh Islam dan Al-Quran dalam isu ini, iaitu darurat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, barang siapa masuk dalam situasi yang tidak boleh membuat pilihan, bukan sengaja dan tidak berlebih-lebihan, maka tidak berdosa. Dan yang terakhir adalah kemudaratan mengharuskan larangan. Di dalam kaedah perubatan moden, ia telah dilihat, iaitu telah ramai sangat doktor lelaki dalam bidang ini berbanding dengan doktor perempuan. Oleh itu, perkara ini boleh diletakkan dalam situasi darurat oleh kerana ia melibatkan kesihatan dan juga nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Syahrir Amin bin Rafidi. Nombor metrik saya 292801. Hari ini saya akan membentangkan bahagian pembentangan saya, iaitu pandangan ahli ulama'. Sebelum kita mulakan, saya akan mendefinisikan apa itu ulama'. Ulama' merupakan seseorang alim, iaitu berilmu dalam Islam yang memiliki dan mendalami berbagai bidang ilmu seperti ilmu tauhid, usul fiqh, hadis dan sebagainya. Setiap ulama' mempunyai pandangan yang berbeza, namun mereka masih memegang Al-Quran dan hadis sebagai rujukan mereka agar segala fatwa dan pandangan mereka tidak terpesong daripada Al-Quran dan hadis. Dalam tajuk isu kami tentang suami dayus biar doktor lelaki sambut kelahiran bayi, telah menyebabkan timbulnya banyak pandangan ulama'
tentang isu tersebut. Oleh sebab itu, kumpulan kami akan memberikan 3 pandangan ulama yang berbeza agar pendapat atau pandangan kumpulan kami tentang isu tersebut adalah benar. Yang pertama, Ustaz Umar Muhtar Muhammad Nur. Beliau ada mengatakan yang tidak dibenarkan di sisi hukum syarak bagi lelaki untuk melihat kepada aurat wanita kecuali terdapat hajat keperluan dan darurah iaitu keperluan mendesak baginya. Antara bentuk pengecualian adalah rawatan al-fasdu berbekam dan rawatan am. Jika sekiranya perkara ini tidak dilakukan, maka boleh berlakunya haraj iaitu kesukaran kepada orang yang ingin melakukan perawatan tersebut. Justru terdapat beberapa syarat bagi lelaki yang merawat wanita dan wanita yang merawat lelaki. Seterusnya, pandangan ahli ulama yang kedua iaitu Ustaz Azhar Idrus. Beliau ada menyatakan yang perawatan yang hukum asalnya adalah apabila perempuan berubat dengan perempuan, manakala seorang lelaki berubat dengan seorang lelaki. Kerana masalah aurat, walaupun sesama perempuan, hukumnya haram melihat, tetapi lebih berat jika berlainan jantina yang melihatnya. Dalam bab perubatan, terdapat kadarnya bila sesuatu masalah memasuki sepadan darurah, sesuatu yang haram akan diangkat hukumnya sekejap. Hal ini kerana keadaan darurah dapat membolehkan sesuatu perkara yang tidak boleh. Akhir sekali, pandangan ahli ulama yang ketiga iaitu Ustazah Asma Harun. Beliau ada menyatakan yang dalam Islam terdapat 3 asas dalam perkara-perkara harian iaitu al-hajiyat iaitu keperluan, al-daruriyat iaitu darurat dan al-tahsiniyat iaitu kehendak. Dalam konteks perubatan yang mana seorang wanita bersalin dan di situasi tersebut tidak mempunyai seorang doktor pakar perempuan, maka diperbolehkan menggunakan hukum syarak iaitu al-daruriyat atau darurah dengan memanggil seorang doktor lelaki Muslim untuk menyambut kelahiran anak tersebut. Tetapi sekiranya tidak mempunyai doktor lelaki Muslim, maka boleh memanggil doktor lelaki bukan Muslim untuk merawat pesakit tersebut. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Nabila Ain binti Abdul Talib, nombor metrik 288561. Saya akan membentangkan hukum berdasarkan agama Islam tentang satu isu yang hangat diperdebatkan di media sosial iaitu mengenai sahabat ustazah yang mengatakan bahawa sahabat suami digelar dayus apabila membiarkan isterinya bersalin dengan doktor lelaki. Situasi ini boleh kita kaitkan dan samakan dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah golongan yang hanya menggunakan akal semata-mata, sebab tu berfikir dan berdebat, terutamanya dalam isu yang berkaitan akidah. Jelaslah, menurut agama Islam, setiap apa yang diperkatakan oleh ustazah tersebut adalah tidak betul dan bercanggah dengan Islam. Pada asalnya, hukum berubat sememangnya perlu mengikut jantina, iaitu perempuan perlu berubat dengan perempuan dan lelaki perlu berubat dengan lelaki. Namun begitu, dalam bab berubat ini, ia mempunyai kadar-kadarnya iaitu apabila kita berada dalam situasi darurat, perkara yang haram seperti ini akan diangkat hukumnya sekejap menjadi habis. Apa itu darurat? Darurat ialah satu situasi di mana pada ketika itu kita sudah tidak boleh membuat pilihan kecuali dengan melakukan perkara yang pada hukum asalnya adalah haram. Namun disebabkan itu sahaja pilihan yang kita ada, maka kita dihabiskan untuk melakukannya bagi menjaga nyawa dan hanya perlu dilakukan mengikut kadarnya sahaja. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian daripada rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian halal, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebutkan nama selain Allah. Tetapi sesiapa yang berada dalam keadaan darurat,
terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak berdosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelaslah bahawa hukum bersalin dengan doktor lelaki adalah harus dan tidak berdosa jika tiada doktor perempuan di saat genting tersebut. Hal ini kerana ia termasuk dalam situasi darurat yang menyebabkan si suami terpaksa bersetuju untuk membenarkan isterinya bersalin dengan doktor lelaki bagi menyelamatkan nyawa si ibu dan anaknya. Namun begitu, seorang suami itu akan digelar dayus dan hukumnya adalah haram apabila dia lebih memilih untuk mendapatkan khidmat doktor lelaki untuk isterinya walaupun pada masa yang sama ada doktor perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Haris bin Muhammad Nasir, berpegang pada nombor matrik 292780. Di sini saya bersama rakan-rakan kumpulan 1 telah berjaya menyimpulkan 3 kesan daripada isu penyelewengan akidah berkenaan penyataan suami dayus yang membenarkan proses isteri bersalin melalui doktor lelaki. Kesan yang pertama ialah isu tersebut telah menimbulkan salah faham di kalangan masyarakat. Masyarakat kini kurang berpengetahuan berkaitan isu keagamaan. Oleh itu, penghargaan akidah mereka boleh dikira sebagai agak sedikit atau lemah. Ini adalah penyebab berlakunya salah faham berkaitan isu ini dan menimbulkan persoalan seperti adakah mereka telah benar-benar melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau sama ada Islam itu adalah agama yang sukar dituruti atau memudahkan segala urusan manusia. Perkara ini sebaliknya boleh diselesaikan dengan bertanya atau merujuk ulama-ulama atau guru-guru yang ahli dalam bab berkenaan. Kesan yang kedua pula ialah lahirnya ajaran sesat baharu dalam kalangan masyarakat. Sebelum kedatangan Islam lagi telah wujudnya ajaran-ajaran sesat yang melanda umat Islam ini di seluruh dunia. Sebagai contoh, fahaman Syiah, fahaman Ayah Pin dan banyak lagi. Mereka ini adalah golongan yang mendakwa ajaran mereka adalah daripada golongan yang betul. Oleh itu, isu yang dibincangkan ini boleh dikaitkan juga sebagai penyelewengan terhadap ajaran agama Islam. Oleh hal yang demikian, hanya dengan keimanan kepada Allah menjadikan manusia sebagai umat Islam terbaik, iaitu mengamalkan sifat sederhana, tidak terlalu ekstrim dan longgar dalam kehidupan beragama. Orang yang beriman juga menjalani kehidupan yang berpandukan nas, hujah dan dalil-dalil yang sahih serta menggunakan pertimbangan akal fikiran yang waras dalam urusan kehidupan. Dan akhir sekali, kesan daripada penyelewengan akidah ini adalah akidah masyarakat Islam akan goyah. Masyarakat Islam terdiri daripada pelbagai latar belakang dan kefahaman. Terdapat yang memahami Islam sepenuhnya, ada juga yang memahami Islam sebahagian dan ada juga yang hanya memikirkan suatu kefahaman secara taklid buta. Oleh itu, akidah masyarakat perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum meneliti pendapat dan pandangan segelintir ahli ilmu agar kepentingan akidah dalam beragama dapat difahami dengan berpandukan dalil-dalil yang sahih dan bukannya hujah dalil-dalil akli yang hanya mengikut akal fikiran dan logik semata-mata. Hal ini demikian dapat dibuktikan menerusi firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala تخف ما ليس لك به علما إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sadaqallahul Azim. Ayat ini bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam berwarna. Ismi Muhammad Fikri bin Nasharuddin and my number matrix is 292837. Okey, pada hari ini bagi menyempurnakan lagi pepetangan guru assignment kami ini, saya akan mengulaskan topik iaitu berkenaan cara untuk mengatasi isu penyelongan fahaman Mu'tazilah tersebut. Okey, sebelum saya go through lebih lanjut, okey, mari kita tengok apa cara yang bagus, apa cara yang baik untuk kita mengatasinya adalah dengan pertama, selalu berdamping dengan orang berilmu. Yang kedua adalah dengan berbanyakkan menimba berbagai ilmu. Yang ketiga adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang keempat adalah dengan mengambil tindakan sewajarnya ke atas golongan ini. Dan yang terakhir adalah dengan memperluaskan pembukaan pusat-pusat pengajian Islam atau kelas-kelas ilmu. Okey,
untuk kita huraian dia adalah dengan yang pertama adalah dengan berdamping dengan orang berilmu ini. Okey, apa yang kita tahu adalah orang berilmu inilah orang yang sentiasa berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, yang mana ahli sunnah wal jamaah ini merupakan satu panduan yang betul dan benar dalam agama Islam. Okey, apabila kita berdamping dengan orang berilmu ini, ia dapat mengelakkan diri kita daripada mudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman lain seperti fahaman Mu'tazilah, dan ia juga dapat menghindarkan diri kita daripada percaya perkara-perkara dusta yang mana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlulah bijak dalam memilih guru untuk kita merujuk suatu benda yang meragui dalam diri kita. Okey, yang kedua dengan memperbanyakkan menimba pelbagai ilmu. Okey, menimba pelbagai ilmu ini adalah banyak inisiatifnya, seperti membaca kitab-kitab sahih, mempelajari tafsir-tafsir Quran, mempelajari ilmu Quran dan sebagainya. Okey, apabila kita merujuk kepada satu benda yang betul serta sahih, ini dapat membantu menguatkan lagi fahaman kita ke arah yang tepat, dan apabila kita mempunyai fahaman yang tepat, kita dapat mengelakkan kita mudah terpengaruh daripada situ. And then selain itu, ia dapat membantu kita untuk membezakan satu perkara itu benar atau salah di sisi Allah. Okey, seterusnya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang kita boleh tengok apabila kita mendekatkan diri kepada Allah ini, ia dapat membantu kita untuk elak terjerumus daripada satu perkara yang membawa kepada dosa yang lebih besar, iaitu menyekutukan Allah, yang mana kita perlulah selalu melakukan ibadah yang wajib, and then membiasakan amalan-amalan sunat serta menjauhi segala larangannya. Dengan ini kita dapat dekatkan diri kita kepada Allah dengan kita mempunyai keimanan serta keteguhan iman yang teguh dalam diri kita. Yang seterusnya pula, selain daripada individu kita sendiri, dalam diri kita sendiri, pihak kerajaan juga perlulah mengawasi tindakan fahaman golongan Mu'tazilah ini, yang mana apabila kerajaan bertanggungjawab terhadap isu ini, ia dapat mengurangkan lagi kes-kes isu yang menyeleweng terhadap dunia agama Islam, yang mana pihak kerajaan perlulah sentiasa membuat siasatan terhadap golongan-golongan ini dengan melihat latar belakang mereka serta melihat apa kelulusan yang mana kelulusan pendidikan mereka itu diiktiraf oleh diiktiraf oleh kerajaan itu sendiri ataupun tidak. So apabila mereka tidak mencukupi syarat yang mana ia merupakan syarat terhadap kelulusan pengtarifan isu pengtarifan seseorang itu, mereka perlulah ditangkap serta ditahan bagi mengelakkan lagi ilmu-ilmu yang tidak betul diperluaskan oleh mereka. And then yang terakhir ialah dengan memperluaskan pembukaan pusat-pusat ngajian Islam. Okey, untuk cara ini, kerajaan perlu memastikan pembukaan pusat-pusat Islam atau kelas-kelas ilmu ini diperluaskan bagi memudahkan orang ramai untuk menanya atau bertanya soalan yang mereka meragui dalam semasa mereka menghadiri ceramah atau motivasi yang dilakukan oleh kerajaan. Ini bagi mengelakkan orang ramai tidak tahu apa yang mereka perlu lakukan terhadap isu yang mereka ragui tersebut. Sebagai contoh, kerajaan boleh melakukan ceramah-ceramah di masjid atau di dewan atau tempat terbuka. Ini bagi memudahkan mereka orang ramai untuk mengikuti setiap apa yang ada, bagi mengelakkan diri mereka terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah apabila mereka dapat jawapan terhadap isu tersebut. So untuk setiap umat Islam yang mana berkelapangan ataupun mempunyai masa yang terluang, bolehlah menghadiri ke pusat-pusat Islam ini ataupun kelas-kelas ilmu ini untuk mereka membuka peluang bertanya soalan-soalan yang mereka bercanggah dalam fikiran mereka. Okey. Kesimpulan terhadap tugasan ini adalah ilmu akidah perlu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita sebagai umat Islam hendaklah mempunyai pegangan yang kuat terhadap Islam dengan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian.
serta setiap amal ibadah kita. Yang kedua ialah iman yang teguh dapat mengelakkan diri kita daripada mudah terpengaruh dengan fahaman yang menyeleweng seperti fahaman Mu'tazilah ini. Justru itu, percayalah pada satu pegangan yang benar dalam menyelesaikan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kemusykilan kepada kita. Isu suami Darius membiarkan doktor lelaki menyambut kelahiran anaknya terbukti bahawa suami itu tidak akan dayus jika dia telah berusaha mencari doktor perempuan. Akan tetapi sebaliknya berlaku jika dia tidak membuat apa-apa tindakan dan hanya membiarkan aurat isterinya terdedah kepada bukan muhrim dengan sengaja. Kerjasama amat diperlukan daripada semua pihak, termasuklah orang awam, pihak berkuasa agama dan juga agensi persekutuan, kerajaan negeri dan ahli-ahli politik agar dapat sama-sama meletakkan agenda pembasmian fahaman golongan Mu'tazilah dalam kalangan masyarakat kita sebagai keutamaan pada masa kini. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.